wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, bagi yang ada buku, kita sambung halaman 35. Halaman 35 iaitulah salah satu asas dalam Islam, ialah menerima segala perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima. Ya, lebih-lebih lagi pula kalaulah perkara itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Contoh dia hadis tentang Isra Mi'raj. Hadis Isra Mi'raj. Peristiwa Isra selari dengan Al-Quran dan dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap tinggal kunci lah. Hadis Isra dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu ayat yang pertama daripada surah Al-Isra. Subhanalladzi asra. Ada perkataan asra. Asra yusri isra. Asra yusri isra. Maknanya masdar dia, kata nama dia Isra. Verb dia asra. Asra yusri isra. Af'ala yuf'ilu if'alan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Jadi disebut dalam Quran. Kemudian daripada Quran inilah adanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa Isra. Apabila hadis tentang sesuatu itu adalah hadis yang sahih ataupun hadis yang makbul, hadis yang diterima. Kadang-kadang dia tak sahih pun, dia hasan, tapi diterima. Dia ada satu hadis makbul, diterima. Satu lagi hadis mardud, hadis yang ditolak. Maknanya hadis palsu tu ditolak, mardud. Hadis yang mungkar tu hadis yang mardud, yang ditolak. Hadis yang tersangat dhaif itu hadis yang ditolak biasanya. Tapi ada hadis yang makbul, yang diterima. Maknanya hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, hadis yang hasan. Bahkan ada beberapa hadis yang dhaif pun masih lagi makbul, diterima di kalangan sebahagian besar para ulama. Jadi Isra disebut dalam Quran, kemudian ada hadisnya. Maka asas dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah ialah menerima apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kerana konsep dia ialah as-tasdiq, membenarkan bir rasul, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang disampaikan. Ini punca dia.
Punca kuasa dia di sini. Ya. Punca kuasa dia di sini. Membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan tasdik, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalaulah kita tak berapa percaya Isra, dia kacau iman kita ni. Kacau iman kita pasal disebut dalam Quran. Kalau kita tak berapa percaya apa yang disampaikan oleh Nabi, dia kacau sini ni konsep. Tak percaya kepada Rasul kah? Dia kacau sini. Jadi bila kacau Quran, bila kacau konsep ni, dasar ni, dia ada masalah dengan iman kita, ya. Baik, dalam peristiwa Isra' Mi'raj agak-agak logik tak pada akal. Dari Mekah Nabi ke mana? Palestin. Nabi pergi ke Palestin, Mekah ke Palestin. Jarak dia kurang lebih 1238 kilometer. Kalau tanya Google lah, kalau tanya Chat GPT saya tak tahulah, mungkin lebih detail lagi. Ya, tanya Google Map, dia kata lebih kurang 1238 kilometer. Maknanya Singapura pergi mana? Bangkok. Jauh sangat Bangkok. Kan? Maknanya Singapura sini pun dalam 400 lebih kan. Sini nak pergi Padang Besar dalam 600 kilo. Sampai kat Patani sikit-sikit gitu kot. Ya, Patani atas, ya. Lebih kurang begitulah maknanya. Makkah, Palestin, logik atau tidak? Dia tak logik. Peristiwa ni tak logik. Ya, kerana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi berjalan Mekah Madinah, dalam kitab-kitab Mekah Madinah lebih kurang 500 km, Nabi ambil masa 10 hari. Nabi hijrah dari Mekah, ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah, kurang lebih 10 hari jalan, naik unta dan sebagainya. Nabi buat umrah dari Madinah ke Mekah. Tak sampai Mekah, sampai Hudaibiyah je, ya. Hudaibiyah Mekah tu lebih kurang 30 km, tak sampai Mekah. Tapi maknanya perjalanan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 hari. Ya. Patah balik pula lebih kurang begitulah 10 hari, ya. Kebanyakannya itu. Tapi dalam peristiwa Isra' ni jaraknya lebih daripada 1000 km. Nabi pergi patah balik dalam tempoh 1 malam. Ya, tidak logik pada akal. Ya. Kenapa? Kerana di sini ini adatnya, biasanya di sini ada satu puasa yang lain. Ada satu puasa yang lain, ya. Contohnya tuan-tuan, contohnya kita dari Shah Alam. Saya duduk Shah Alam. Ni nak cerita logik, ya. Saya pergi ke Penang. Ya, Shah Alam Penang. Saya start enjin kereta pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi saya memandu dan alhamdulillah saya tiba di Pulau Pinang pukul 9.30 pagi. USM Pulau Pinang. Ya, saya ada ceramah di USM Pulau Pinang pukul 10.30 pagi. Jadi dari Shah Alam 6.30 pagi sampai ke Pulau Pinang pukul 9.30 pagi. Berapa jam? 3 jam. Siapa sini pernah buat rekod tu? Tak pernah? Tak pernah. Berapa? Biasa berapa? Siapa Penang sini? Paling cepat 3.5 jam. Saya buat 3 jam seorang-seorang. 3 jam. Apa dia? Tak logik pada akal. Tak logik pada akal. Tengok, kalau tengok Google Map pun dia sebut 4 jam lebih.
4 jam setengah kan. Tapi saya dapat buat 3 jam. Ya, 3. Habis ceramah 10.30, pukul 12.30 lah lebih habis, makan. Pukul 2 saya patah balik, naik kereta, pukul 5.30 sampai pula ke rumah. Sampai di rumah di Shah Alam 5.30 petang. Hari kerja tu nak masuk KL lah apa, masuk sikit kan. Tapi alhamdulillah lah, manage to arrive 5:30 PM. Maknanya 6.30 pagi, 5.30, 11 jam Shah Alam Pulau Pinang, program sana, patah balik. Ya, logik atau tidak pada akal? Tidak logik. Saya cerita pada anak-anak saya tak percaya. Anak-anak saya tak percaya. Tak kira lagi tu speed trap ke apa, tak kira lah tu. Kan? Kereta Toyota ya. Tak Toyota. Kan? Anak saya tak percaya. Tuan-tuan percaya tak? Tak percaya. Maka di sinilah ya, keajaiban itu berlaku. Kerana apa? Kerana saya start enjin kereta 6.30 pagi, saya memandu sampai ke airport Subang. Saya naik kapal terbang pukul 8.30 pagi dan sampai di airport Penang 9.30 pagi. Jadi percaya tak? Pasal apa percaya? Pasal naik kapal terbang. Kita tahu dengan tabiat kapal terbang ni boleh sampai. Dia tak ada speed trap, dia tak ada kacau apa atas tu. Ya. Jadi kalau saya tak sebut kapal terbang ni sampai ke Sudah, tuan-tuan takkan percaya. Mana boleh 3 jam ni kan, nak masuk jambatan Pulau Pinang lagi hari kerja tu, atas jambatan tu berapa lama? Mungkin setengah jam, mungkin sejam. Tapi bila sebut kapal terbang, maka begitulah Nabi Mekah Madinah 10 hari. Tapi yang ni ada satu lagi benda, iaitulah kuasa Allah. Ya. Jadi bila Nabi cerita tak sebut kuasa Allah ni, orang Arab Quraisy tu tak beriman dengan Allah, tak beriman kuasa Allah, dia tak percayalah. Tapi bila bawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dia beriman kepada Allah, dia beriman dengan kuasa Allah. Bila orang kata Muhammad kata malam tadi dia pergi Palestin patah balik dah, Abu Bakar kata Muhammad yang kata, Abu Bakar beriman lah, pasal adanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi peristiwa itu tidaklah mustahil pada akal. Ya, kalau kita imbang dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi peristiwa itu, peristiwa Isra selari dengan Quran dan dinyatakan dalam hadis, maka wajib kita beriman dengannya. Dalam riwayat hadis dinyatakan beberapa tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Antara tanda kiamat kecil ialah binaan bangunan tinggi dan harta yang amat banyak. Itu tanda kiamat kecil. Bangunan yang tinggi. Tanda kiamat ni bukan makna jahat. Tanda kiamat ni bukan makna jahat. Nabi cuma sebut tanda je. Nabi tak kata tanda kiamat tu tak baik dah. Nabi sebut tanda kiamat binaan bangunan yang tinggi. Kan? Jadi bukan makna benda tu tak elok. Kita kena faham. Harta yang melimpah ruah bukan makna tak elok harta yang banyak tu. Nabi sebut tanda kiamat, Nabi cuma sebut tanda saja. Ada tanda yang tak baik. Hatta talidal amatu rabbaha atau kama qala, sehingga tanda kiamat tu seorang hamba perempuan melahirkan tuan dia.
melahirkan tuan dia. Ditafsirkan oleh sebahagian ulama maknanya anak derhaka. Ada ulama tafsir tu anak derhaka. Itu baik ke tak baik? Itu tak baik. Itu tanda yang tidak baik. Tapi binaan tinggi, dia bukan makna tak baik. Dia cuma sekadar tanda kiamat sahaja. Jadi Nabi sebut tanda kiamat kecil, binaan bangunan tinggi dan juga harta yang amat banyak. Manakala antara tanda besar ialah kemunculan Dajjal. Dan Nabi SAW telah mengajar doa memohon perlindungan daripada fitnah Dajjal, ya. Begitu juga kedatangan Nabi Isa sebagaimana dalam hadis, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adila. Demi Allah, sesungguhnya Isa anak Maryam akan turun sebagai hakim adila yang adil. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Maknanya kita kena berimanlah Nabi Isa akan muncul. Ada lagi sebut dalam hadis, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak berlaku kiamat hinggalah matahari terbit dari sebelah barat. Ya, matahari terbit sebelah timur. Tapi Nabi khabarkan bahawa matahari akan terbit dari sebelah barat satu hari nanti sebelum berlakunya kiamat. Jadi kita beriman apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita beriman dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis tu ya, yang saya baru dapat ilham bagaimana nak faham hadis ni, iaitulah hadis cicak ni, ya. Dalam hadis Nabi suruh bunuh cicak. Bunuhlah cicak. Nabi suruh bunuh cicak. Nabi kata cicak itu, maksud hadis meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunuhlah cicak. Cicak itu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tiup supaya api itu lagi besar. Lagi besar. Maknanya cicak itu berusaha menyalakan lagi api tersebut. Manakala binatang-binatang yang lain berusaha memadamkan api itu. Baik, di sini bila kita baca sepintas lalu dapat kita faham bahawa sebab Nabi suruh bunuh cicak kerana perbuatan cicak itu meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Betul? Ramai orang faham macam tu. Bahkan ada ustaz-ustaz pun faham macam tu. Bunuhlah cicak. Ya. Ada satu iklan jual ubat cicak tu. Jual ubat cicak, dia bubuk apa? Dia ambil satu petikan ceramah ustaz kita. Kan? Kenapa kita kena bunuh cicak? Kerana ceramah tu ustaz tu kata kerana cicak itulah yang telah meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi, hadis ni sahih, hadis Bukhari ni. Ni maksud hadis Bukhari. Mana hadis sahih? Tapi cara faham tu salah. Kenapa salah? Kerana cicak yang Nabi suruh bunuh cicak lain. Cicak yang tiup api Nabi Ibrahim cicak lain. Masa Nabi sabda ni dengan kita 1450 tahun dulu. Nabi Ibrahim dengan kita 4000 tahun. Masa Nabi suruh bunuh cicak ni, cicak Nabi Ibrahim ni ada lagi tak? Ada tak cicak tu? Tak ada dah.
Keturunan. Keturunan. Baik, cicak yang Nabi suruh bunuh bukan cicak ni. Ni cicak yang berbeza. Kalau kita kata keturunan, bunuhlah cicak kerana asal cicak tu, datuk cicak yang ni telah dia. Adakah ada dosa warisan? Adakah dalam Islam ada dosa warisan? Dalam Islam tak ada dosa warisan. Itu dalam agama Kristian. Dalam agama Kristian dikatakan dosa Nabi Adam diwarisi oleh manusia. Setiap manusia yang lahir tu menerima dosa warisan, iaitu dosa Nabi Adam makan buah tu. Itu dalam agama Kristian. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Jadi kalau cicak ni dia buat salah, dia buat dosa kerana meniup api Nabi Ibrahim, keturunan dia tak bersalah, sebab tidak ada dosa warisan. Yang ketiga, cicak ni ada dosa ke tak ada dosa? Cicak tak ada dosa. Cicak ada dosa tak? Tak ada dosa. Cicak buat salah tak? Cicak tak buat salah. Dia berak dalam masjid kita ni, dia berdosa tak? Dia tak berdosa. Jadi macam mana kita boleh bunuh cicak kerana dia tak ada dosa? Di sinilah cara faham hadis ni. Apa yang Nabi sebut ni bukan sebab untuk bunuh cicak. Sebab bunuh cicak dalam hadis lain tak sebut. Cuma Nabi, bila Nabi suruh bunuh cicak tu, Nabi kona sikit, Nabi sebut cerita cicak dulu. Tapi orang salah faham. Orang kata sebab ni lah Nabi suruh bunuh cicak. Bukan. Saya buat contoh ayat Allah haramkan babi. Saya ceramah tuan-tuan, saya buat Allah haramkan babi. Tiba-tiba saya kata babi ni jahat. Babi ni serondoi nak buat terjemah apa? Serondoi apa? Serondoi nak terjemah apa? Bahasa Melayu apa? Sodok. Babi ni sodok. Dia sodok anak pokok durian saya. Anak pokok durian saya. Sodok dia babi kan, dia serondoi, dia habis. Dia keluarkan balik. Allah haramkan babi. Babi ni jahat tuan-tuan. Anak pokok durian saya 300 pokok habis. Dia serondoi habis. Apakah sebab Allah haramkan babi? Based on ayat ni, sentence ni, apakah sebab Allah haramkan babi? Apakah berdasarkan ayat ni, apakah sebab Allah haramkan babi? Pasal babi ni jahat. Pokok tu, anak pokok durian saya dia habis, dia rosakkan. Macam tu kan cara faham kan? Tapi sekali dengar, inilah sebab Allah haramkan babi, sebab babi ni jahat. Anak pokok durian yang ustaz tanam habis dia rosakkan. Sebab itu Allah haramkan babi. Munasabah tak? Tak munasabah. Jadi Allah haramkan babi. Saya nak sebut Allah haramkan babi, belum sempat saya nak sebut dalil. Sebab dia, saya teringat babi ni, saya teringat babi rosakkan pokok durian saya pun kona sikit. Kona cerita babi dulu. Saya kona cerita babi dulu kan. Tapi orang yang dengar, itu sebab Allah haramkan babi. Tapi sebabnya bukan yang ni. Sebab dia belum sebut lagi ni. Ada lagi ni, belum sebut lagi. Maka begitulah cara faham hadis Nabi. Nabi sebut bunuhlah cicak.
Nabi tak sebut sebab lagi. Nabi kena masuk cerita cicak dulu. Ada cicak zaman Nabi Ibrahim yang meniup api. Cerita tu berkait dengan cicak, tapi bukan sebab. Apa dia? Ha. Apa dia? Cakap apa? Ha. Kenapa Nabi? Ha. Sebab Nabi suruh bunuh. Nabi suruh bunuh sebab lain. Sebab binatang ni fuaisik, binatang yang mengotorkan. Ada hadis lain pula. Ada hadis lain. Ada hadis lain. Tapi Nabi tak sebut dalam hadis ni. Ada hadis lain. Nabi sebut beberapa jenis binatang yang fuaisik tu, yang mudarat kepada manusia lah. Ya, ulat. Itu. Tapi ramai orang salah faham. Dia baca hadis ni, oh sebab tu Nabi suruh bunuh sebab cicak yang tiup api Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita baca hadis ni dekat non muslim tu, dia pun gelak. Katun agama kita ni. Kan? Pasal apa? Berdendam sangat dengan cicak 4,000 tahun dulu sampai sekarang Nabi suruh bunuh. Jadi katun agama kita. Jadi Nabi Muhammad akan diperolok-olokkan. Kerana apa? Kerana salah faham kepada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berimanlah cerita Nabi tu. Cicak ada, cicak dulu ni. Nabi bagi tahu, kita berimanlah. Cicak adalah, tapi bukan sebab Nabi suruh bunuh kerana ini cerita lama dulu. Kita beriman kepada apa yang Nabi sampaikan, dan kita faham apa yang disabda, apa cara faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu contoh. Selain itu ada juga hadis tentang azab kubur. Disebut dalam hadis bahawa jenazah mendengar bunyi derap kasut apabila orang ramai beredar meninggalkan kubur. Nabi sebut bunyi tapak kasut tu mayat dengar. Nabi sebut binatang-binatang mendengar apa yang berlaku di dalam kubur. Perkara ghaib kita beriman, kita percaya, kerana itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ni dua hari sudah saya dengar ni, ingat saya sebut dululah. Dia salah dalil. Pasal kubur ni. Satu penceramah menyatakan roh mayat balik pada malam Jumaat. Roh mayat balik pada malam Jumaat. Saya tak tahu ada hadis ke tidak. Tapi yang salahnya dalam itulah. Yang salahnya bila mana dia kata mayat balik tu penceramah ni baca ayat Quran, tanazzalul malaika warruh. Ni roh ni turunlah malaikat dan roh. Jadi roh tu balik pada tiap-tiap malam Jumaat. Dia turun, roh tu turun. Ayat ni cerita pasal apa? Lailatul Qadar. Ayat ni, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Quran pada malam al-qadar. Wa ma adraka mal qadr, tahukah kamu, wa ma adraka ma lailatul qadr, tahukah kamu apakah itu lailatul qadar?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul turun para malaikat malam Lailatul Qadar, waruh dan ruh. Ruh ni malaikat Jibril, bukan ruh manusia. But the whole ayat, the whole surah tu completely cerita pasal Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'in, sejahtera sampailah terbit fajar. Dia bukan sebut malam Jumaat. Dia bukan maksud roh manusia. Roh ni adalah malaikat Jibril. Tapi ceramah tu kata mayat balik tiap-tiap malam Jumaat berdasarkan ayat ni. Kita yang dengar apa? Dikelirukan, ya, dikelirukan dengan pendalilan yang salah, ya, cara yang salah, ya. Baik, kita ringkaskan dulu setakat ni maknanya, ya, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beriman. Ya, hadis tu ulama terima, kita beriman. Logik tak logik kita beriman dulu. Tapi step yang kedua kita kena faham apakah yang dimaksudkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baiklah, kita berhenti sekadar itu dulu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.